Pengajaran buat Malaysia daripada perang di Ukraine. Penganalisis berkata Malaysia wajar mengambil beberapa pengajaran geopolitik daripada operasi ketenteraan khas Rusia di Ukraine, di mana sekatan global terhadap Moskow terus meningkat. Rusia dikatakan tidak berpuas hati dengan sikap Ukraine yang condong ke arah pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Sementara NATO dan Kesatuan Eropah EU juga dikecam selepas dilihat membiarkan Ukraine terkapai-kapai walaupun memberikan pelbagai bantuan kepada negara Eropah Timur itu dan mengenakan sekatan terhadap Rusia. Mizan Muhammad Aslam, pakar kajian strategik dan anti keganasan daripada Universiti Malaysia Perlis berkata, Malaysia sebagai pengguna aset ketenteraan Rusia bakal terkesan dengan sekatan-sekatan tersebut. Kita amat bergantung kepada teknologi persenjataan daripada Rusia kerana kita memiliki MiG-29 dan juga Sukhoi. Keadaan sebegini pastinya boleh menjejaskan keselamatan ruang udara kita. Kerana tanpa alat ganti ataupun kelengkapan ketenteraan berkaitan, kita tidak mampu untuk mengawal ruang udara sedia ada, katanya. Mizan merujuk kepada 18 buah pesawat tempur Sukhoi yang dibeli Malaysia pada tahun 2003. Sebelum itu, Malaysia mengoperasikan 18 pesawat MiG-29 yang dibeli pada tahun 1995. Kesukaran mendapatkan alat ganti di antara punca MiG-29 dihentikan operasi oleh Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Rusia sebelum ini menawarkan untuk membeli balik kesemua jet tersebut dan menawarkan jet terbaru keluaran negara itu. Namun, sekatan juga bakal menyempitkan pilihan Malaysia pada masa depan. Pesawat tempur ringan LCA dan pesawat tempur pelbagai guna MRCA. Menurut Oh Ehsan, penganalisis politik dan antarabangsa daripada Singapore Institute of International Affairs berkata, pertimbangan Malaysia terhadap aset-aset buatan Rusia bergantung kepada sejauh mana negara mampu bermusuhan dengan Amerika Syarikat. Jika kita tidak kisah kemarahan Amerika Syarikat, kita boleh terus membeli persenjataan berat daripada Rusia. Selain daripada latihan, penyelenggaraan dan alat ganti kepada senjata Rusia sedia ada, katanya. Jika kita kisah untuk waktu ini, kita tidak akan membeli apa-apa dan mengadakan apa-apa latihan serta penyelenggaraan alat-alat ganti persenjataan sedia ada. Dan ini sudah pasti akan menjadi persoalan. Bagi Mizan, Malaysia perlu mempelbagaikan perolehan aset ketenteraan. Memiliki jet pejuang daripada kedua-dua blok, sama ada Barat ataupun Timur, penting untuk tidak kita bergantung kepada satu sumber. Kita perlu menyeimbangkan pemilikan persenjataan daripada kedua-dua blok. Negara perlu untuk membuat perjanjian tidak rasmi secara tersembunyi bagi kita mendapatkan alat ganti atau apa sahaja berkaitan jika perlu. Tidak semua maklumat ketenteraan perlu didedahkan kepada umum. Malaysia turut mengoperasikan 8 unit F-18 Hornet keluaran Amerika Syarikat. Amerika Syarikat turut menawarkan pesawat Super Hornet sebagai calon jet pejuang MRCA Malaysia, namun ianya tidak disambut di atas faktor kewangan. Krisis di Ukraine mengajar Malaysia bahawa harga tidak boleh menjadi keutamaan berhubung perolehan pertahanan. Katanya, kepelbagaian aset dan pertimbangan geopolitik mesti menjadi keutamaan. Ukraine juga memberi gambaran bagaimana Pakatan Pertahanan tidak mampu membantu satu-satu negara apabila ia diserang musuh. Ini sekaligus menimbulkan persoalan tentang diplomasi pertahanan yang sering disebut-sebut di Malaysia. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong jelas berkata negaranya tidak boleh mengharapkan kuasa luar. Hanya rakyatnya sahaja yang mampu mempertahankan republik tersebut. Meskipun Malaysia merupakan anggota Pengaturan Pertahanan Lima Kuasa (FPDA), hubungan itu bersikap non-binding dan tidak membabitkan komitmen tertentu untuk campur tangan ketenteraan walaupun berlaku serangan ketenteraan terhadap Malaysia atau Singapura. Daripada satu sudut, Malaysia terperangkap di dalam dilema. Sudah tentu kita boleh untuk tidak bergantung kepada sekutu untuk membantu kita. Tetapi sebagai negara yang aman, kita tidak membuat persediaan secukupnya jika berlaku perang. Menurut Mizan, di Malaysia taktikal peperangan dan kemampuan tidak lagi menjadi pertikaian kerana sudah terbukti dan teruji. Tetapi yang lebih menakutkan adalah kemampuan teknologi dan aset ketenteraan. Negara memerlukan rakan strategik yang dapat membantu dan bekerjasama jika keadaan memerlukan.
Kerjasama serantau amat kritikal ketika ini apabila kita menghadapi ancaman daripada kedua-dua blok, katanya. Sebagai negara yang mempunyai taruhan dan tuntutan di Laut Cina Selatan, Malaysia juga wajar menumpukan fokus terhadap reaksi China. Pemerhati Barat sebelum ini menyatakan serangan itu bakal memotivasikan tuntutan negara itu terhadap Taiwan dan kawasan-kawasan di Laut Cina Selatan. Sebelum ini, pada Jun tahun lalu, sebanyak 16 pesawat Ilyushin-2 76 milik negara itu menceroboh ruang udara Malaysia dan telah dipintas oleh pesawat Hawk QDM. Malaysia memang perlu kepada sokongan Barat dan Rusia untuk mengekalkan kedaulatan wilayah negara jika diceroboh. Kedua-dua blok sama ada Amerika Syarikat maupun China adalah ancaman yang nyata kepada negara. Mereka sebenarnya mempunyai kepentingan tersembunyi. Jadi, negara perlu bijak mengatur langkah agar tidak terperangkap dengan muslihat mereka, kata Mizan. Bagi admin, apa yang diperkatakan oleh Mizan itu adalah benar.